Alright, so ni adalah penjemahan pertama. Penjemahan pertama ni adalah saya fokus kepada translasi, pantulan dan putaran iaitu tajuk tingkatan 2, transformasi isometri. Alright. So yang ni adalah contoh penjemahan yang ada pada Jubin Taj Mahal. So yang tadi kawan kita ada jawab, mana yang sini ada jawab. So yang belah kiri ni adalah pantulan iaitu objek dan image dengan paksi pantulannya adalah cermin. Yang belah kanan tu siapa boleh jawab? Anyone boleh jawab yang belah kanan tu untuk apa? Putaran. Putaran apa tu? Mana juga. Mana saya punya perempuan pudu ni? Senyap je. Okay, so yang belah kanan tu jam adalah putaran. Okey, apa itu penjelmaan? Penjelmaan tu adalah dalam KBSM tajuknya nama penjelmaan. Tapi dalam KSSM tajuknya adalah transformasi. So pastikan kamu tahulah transformasi dan penjelmaan adalah sama. Bahasa Inggeris dia adalah transformation. Okey, penjelmaan merupakan proses mengubah kedudukan, orientasi atau saiz image suatu objek tanpa mengubah rupa bentuk. Okey, so contoh yang ni adalah kedudukan asal. Yang ni adalah kedudukan baru objek kepada image. Okey, kenal pasti objek dan image. Okey, yang ni kedudukan asal objek dan melalui proses transformasi iaitu penjelmaan, awak akan dapat dia punya kedudukan baru iaitu dikenali sebagai image. So pastikan awak tahu apa masuk objek, apa masuk image. So objek adalah kedudukan asal, image adalah kedudukan baru. Okey, objek dan image juga dilambangkan, ditulis, denote dalam bentuk tersebut. Okey, objek kepada image. Okey, kalau objek dia P, image dia adalah, siapa boleh sebut? Ni nak sebut macam mana ni? P koma ke macam mana nak sebut? Siapa boleh bacakan saya? Kalau objek dia P, image dia apa? Macam mana nak sebut ni? Anyone? Siapa boleh sebut? Kalau objek dia P, image dia kita sebut sebagai? P prime. P prime. Siapa ni? Aina ke? Okay, thank you Aina. Okay, then kalau M, image dia adalah M prime. So M koma dekat atas. Okay, next. Okay. Kenal pasti image bagi P berdasarkan penjelmaan berikut. So cikgu tak terangkan apa-apa lagi translasi ke pantulan ke apa. So ni sebagai set induksi sahaja. So saya nak kamu flashback balik apa yang kamu dah belajar masa tingkatan 2. Okay, kenal pasti image bagi objek P apabila P bergerak 3 unit ke kanan dan 2 unit ke bawah. Alright, so siapa boleh bagi saya jawapan? P adalah objek antara A, B, C dan D yang mana satu dia punya image. Okay, so saya dah aktifkan message. So siapa yang tak jelas ke atau ada apa-apa soalan boleh tanya saya soalan. Okay, Chan Kai Ting awak jawab D. Ada yang lain? Yang lain ada boleh jawab saya yang lain? P 3 unit kanan dan 2 unit ke bawah. So ada jawapan? D. Ayuni jawab D, yang lain? D. Okay, so semua jawab D. Okay, so jawapannya adalah sekejap. Okay, jawapannya adalah D. Good. Okay, so P 3 unit ke kanan. Okay, P 3 unit ke kanan. Cikgu point sekejap. Okay, 3 unit ke kanan. 1, 2, 3. So kita ambil satu titik. Contohnya kita ambil bucu dekat atas. Right, so kita ambil 3 bucu ke atas. Okay, then 3 ke kanan dan 2 ke bawah. So jawapan dia D. So saya ambil bucu 3 ke atas ni. Alright, so jawapan dia D. Alright, next. Okay, kenal pasti image bagi K apabila K bergerak 1 unit ke kiri dan 2 unit ke atas. So kat sini ada bentuk pentagon. So awak ambil mana-mana titik K ni dan awak gerakkan 1 unit ke kiri dan 2 unit ke atas. So siapa boleh jawab kepada saya? Saya kalau boleh saya nak audio.
Siapa boleh bagi saya audio? Saya tak terbaca B. pula. B. 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 Okey, so kita tengok. So kita cuba tengok. Mana tadi? Okay, so jawapan dia B. So siapa yang tak faham, cikgu terangkan, kita ambil satu titik. Okay, so contohnya cikgu ambil titik yang ni. Okay, cikgu kata 1 unit ke kiri dan 2 unit ke atas. So cikgu ambil satu titik yang ni. 1 unit ke kiri dan 2 unit ke atas. 1, 2. So contohnya saya buat kat sini A. Okay, salah lah. A, so dia akan jadi A prime. So kat sini titik A, so image dia adalah A prime. So jawapan dia adalah B. Okay, good. Thanks. Okay, next. Okay. Yang ni pula. Kenal pasti image bagi K apabila K bergerak 3 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Anyone? Boleh on your audio dan bagi saya jawapan. D. D. Apa? D. B. D. Okay. So jawapan dia adalah D. Good. So ada yang tak faham, saya akan terangkan. Okay, so siapa yang tak faham awak boleh tanya saya. So saya akan terangkan. Ada yang tak faham ke? Macam mana dapat jawapan dia D? Okay, so saya terangkan sikit. Okay, so contoh kita ambil satu titik. Contoh saya ambil contoh saya ambil satu titik yang ni. Awak boleh ambil mana-mana titik. So 3 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. So ke kanan 1, 2, 3 dan ke bawah 1, 2, 3. So titik ni, yang titik yang pertama ni objek. So image dia dekat sini. So jawapan dia adalah D. Okay, good. Okay, next adalah, okay, apa yang kita belajar tadi itu adalah konsep translasi. Okay, translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. So kat sini awak ada A, awak ada B, awak ada C titik dia. So A adalah objek, so image dia adalah A prime. Kalau B, B prime, C, C prime. So kena tahulah beza A dengan A prime. So A prime adalah dia punya image. Okay. So ni namanya translasi. Okay, sifat-sifat translasi, image dan objek dia. Okay, objek dan image. Size sama. Sama bentuk, nampak sama pun je dalam bahasa same bentuk. Okay. Sama orientasi. Okay, siapa boleh beritahu saya apa maksud orientasi? Siapa boleh beritahu saya apa maksud orientasi? Ini bukan orientasi tingkatan 1 ke apa? Apa maksud orientasi? Siapa boleh beritahu saya? Tempat. Lagi? Okay, thank you Syah. Yang lain? Okay, Syah kata tempat. Yang lain? Apa maksud orientasi? Kedudukan. Kedudukan. Okay, Tan Gizian. Okay, kedudukan kurang tepat. Okay, thank you. Lagi? Anyone? Apa maksud orientasi? Keyword dia ni apa maksud orientasi? Aliran. Apa? Arah aliran. Okay, ni siapa ni? Charlene. Okay, arah aliran. Okay, so lepas. Okay. Translasi, dia sama saiz, sama bentuk, sama orientasi, berbeza kedudukan. Apa maksud orientasi? Contohnya, okay, pokok ni, akar dia dekat bawah. So, image dia akar pun dekat bawah. Okay, so saya bagi contoh. Saya harap awak nampak tangan saya ni. Nampak kan? Okay. Okay, tangan saya dekat atas. Yang ni. Okay, kalau berlaku translasi kedudukan, sama saiz, bentuk tangan saya pun sama, orientasi saya pun sama. Kedudukan je yang tak sama. Orientasi tu maksudnya, kalau hujung saya dekat sini, ke atas, kalau berlaku translasi,
ujung jari saya pun masih ke atas. Kalau, saya nak bagi contoh. Jari je lah senang, jari. So kalau jari saya ni ke atas, ni jari tengah saya ni, muncung dia ke atas. So bila berlaku translasi, dia tetap ke atas. Dia tak jadi pusing macam ni. Kalau pusing namanya putaran. Okay, so orientation tu maksudnya dia punya, kalau kepala ke atas, kalau translasi kepala tetap ke atas. So tu contoh, kalau pokok ni, yang rimbun besar ni, daun ni, kalau ke atas, tetaplah kalau berlaku translasi dia tetap ke atas. Okay, so tu maksudnya orientasi. Kalau kepala ke atas, so kalau translasi kepala pun dia ke atas. Faham? Alright. Okay, tentukan image bagi objek PQR. Okay, so sekarang PQR adalah objek, P prime, Q prime, R prime adalah image. Okay, so ni cara kita nak dapatkan dia. 4, 2. So siapa boleh beritahu saya 4 tu apa, 2 tu apa? Anyone boleh beritahu saya apa maksud 4, 2? 4 ke kanan, 2 ke atas. Okey, 4 ke kanan, 4 ke kanan, 2 ke atas. Okey, betul. So cikgu terangkan sekali lagi. 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 2 naik atas. So itu maksudnya 4, 2. So 4, 2 ni nama dia adalah vektor translasi. Okey, pergerakan translasi AB. So A dia ada plus minus lah. A kalau tambah positif dia ke kanan, negatif dia ke kiri. Kalau B pula yang kat bawah, positif ke atas, negatif ke bawah. Okay, translasi boleh dihuraikan dengan menggunakan arah dan jarak pergerakan serta vektor. Okay, so ni AB ni, kurungan ni, namanya vektor translasi. Cara penulisan dia. Okay, so yang ni A bergerak ke kanan atau ke kiri, B atas ataupun ke bawah. Okey, tulis pergerakan objek kepada imej dalam bentuk penjelmaan vektor translasi berdasarkan gambar rajah berikut. Okay, so yang ni ni objek, yang ni imej. Yang objek ni adalah yang kelabu, imej adalah yang warna coklat ni. Okay, so bila awak dah kira, awak kira dia 3 unit ke kiri. So awak ambil bucu yang ni contoh, bucu dia negatif 3. Okay, sekejap. Alright, so awak ambil satu bucu dia, contoh. Okay, awak ambil bucu yang ni. Okay, so nak pergi kat sini, so awak adalah 1, 2, 3. So bila ke kiri, dia adalah negatif. So berapa petak? 3. So jawapan yang atas, negatif 3. So 2 ke atas, 1, 2. So bila ke atas, dia positif 2. So tak payah tulis positif. So yang ni, awak boleh buat bracket bulat ataupun bracket yang macam ni. Pastikan buat bracket saja. So negatif 3, 2. So bila awak tak buat bracket, jawapan dia salah. So pastikan ada bracket dia. Okay, next. Okay, soalan tanpa gambar rajah. So yang ni dia tak bagi gambar rajah. Okay, nyatakan koordinat bagi imej berikut. B negatif 3, 2. Di bawah translasi negatif 3, negatif 2. So anyone boleh beritahu saya apa maksud negatif 3, negatif 2 ni? Negatif 3 ni bergerak ke mana? Kiri. Okay, so negatif 3 bergerak ke kiri. Okay, negatif 2 bergerak ke mana? Bawah. Bawah. Okay, so negatif 3 ke kiri, negatif 2 ke bawah. Okay, so yang ni kalau dalam gambar rajah. Okay, so sekarang ni tak ada gambar rajah. Okay, so selalunya soalan yang bentuk macam ni dalam kertas 1. So takkan awak nak lukis petak tu kan susah. So dia punya rumus adalah okay, bila koordinat, sistem koordinat ada X dan ada Y. Okay, so sekarang
kamu punya objek adalah negatif 3, 2. So ni adalah B. So sekarang kita nak cari B prime, dia punya image. So nilai X bagi B prime adalah negatif 3 tambah. So rumus dia adalah kita nak cari image, kita kena tambah sahaja dia punya vektor tu. Okay, so negatif 3 merujuk kepada X, negatif 2 merujuk kepada Y. So negatif 3 tambah negatif 3, so awak akan dapat negatif 6. 2 tambah negatif 2 awak dapat kosong. So yang ni X, yang ni Y. So jawapan dia negatif 6, kosong. Saya ulang. So kalau gambar soalan tanpa gambar rajah, so awak guna rumus nak dapatkan diberi objek, nak cari image, awak buat tambah. Okay, saya ulang. Kalau objek, diberi objek, nak cari image, awak tambah. Kalau image, diberi image, nak cari objek, kita tolak. Okay, kat sini awak diberi objek, nak cari image, awak tambah. Okay, boleh? Faham? Faham Faham. Okay. So saya ulang sekali lagi. Kalau diberi objek, objek tu maksud saya koordinat lah. Koordinat objek, dia suruh cari image. Operasinya adalah tambah. Tambah apa? Nilai X tambah dengan vektor di atas. Vektor di atas ni adalah nilai translasi X. Yang bawah ni adalah nilai translasi Y. So make sure awak jangan bertukar lah. Kalau objek image tambah, image kepada objek, operasinya adalah tolak. Okay, next, pantulan. So kita dah habis translasi, seterusnya adalah pantulan. Pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan atau dipantulkan dalam satah yang sama pada suatu garis. Garis tu namanya adalah faksi pantulan. So ni contohnya yang kuning ni adalah objek, yang pink ni adalah image. So bila dipantulkan pada garis AB, okay, AB ni nama dia adalah faksi pantulan atau nama lainnya adalah garis pantulan. Okay, sorry, tukar pula ayat dia. Okay, sifat bagi pantulan. Okay, sifat bagi pantulan adalah sama saiz, mesti sama saiz, sama bentuk, orang yang sama orientasi tu. Okay, kita tengok kepala dia ni. Okay, kepala dia belah kiri. So bila dipantul, kepalanya belah kanan. Kalau translasi, contoh translasi macam ni kan. Okay, kalau translasi pergerakan ke kanan kemudian ke bawah, contoh. Dia punya muncung tetap ke atas, tu maksudnya orientasi. Kalau translasi sama orientasi. Kalau pantulan orientasinya tak sama, kepala asal ke kiri, kalau pantul dia akan jadi ke kanan. So dia berbeza orientasi dan juga berbeza kedudukan. Okay, seterusnya. Okay, yang ni adalah objek. Okay, yang ni adalah image yang pertama. So kita nak cari dia punya faksi pantulan ataupun garis pantulan. Dia berada di tengah. So ini adalah dia punya pantulan pada garis X sama dengan berapa. Kenapa saya kata garis X sama dengan berapa? Lepas ni kita tengok contoh dia. Okay, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, okay, kalau objek dia dekat atas ni, image dia ke bawah. Okay, so ni adalah garis pantulan pada garis Y sama dengan berapa ataupun berapalah. Okay, so ini contoh dia. Okay, A adalah objek. Faksi pantulan X sama dengan 6. Dia punya image adalah, okay, dia punya image adalah A prime. Okay, kita tunjuk contoh. Okay, ini cikgu terangkan. Okay, A ni adalah objek. A adalah objek, B adalah image.
sorry, A prime. So objek ni image. Okay, A adalah objek, A prime adalah image. Paksi pantulan adalah 6. Okay, so sekarang macam mana awak dapat image ni? Contoh saya ambil titik yang pertama. Okay, kita kira berapa petak dia menuju ke paksi pantulan. So 4. So bila kita pantul dia pun 4. So kalau cara nak lukis dia, so awak kena buat satu persatu lah. Ini buat kat sini pula sampai jaraknya mesti sama dengan objek kepada paksi pantulan, image kepada paksi pantulan. So contohnya kalau yang ni 4, yang ni pun mesti 4. Okay, next. Alright, so ini contoh dia. Merujuk kepada rajah di bawah, huraikan pantulan yang memeta image bagi segitiga X berikut. Okey, contoh X ni, segitiga X. Okey, macam mana X boleh pergi kepada P melalui pantulan? Okey, siapa boleh beritahu saya apa dia punya paksi pantulan? Siapa boleh beritahu saya kalau X objek, P dia punya image, apa dia punya paksi pantulan? Siapa boleh beritahu saya? Apa paksi pantulan kalau X objek dan P adalah image? Negatif 2 cikgu. Negatif 2. So, kita cuba tengok. Kalau awak kata negatif 2. Okay, cikgu letak garis ni pada negatif 2. So kita cuba kira betul tak? Negatif 2. So kita ambil muncung dia ke atas. 1, 2, 3 petak. So 1, 2, 3. So betul lah. So yang kalau tak yakin, kita tambah ambil lagi titik lain. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. So paksi pantulan dia adalah X sama dengan negatif 2. Macam mana awak dapat X sama dengan negatif 2? Tengok kat sini nombor negatif 2. Okey, dia pada paksi apa? Dia adalah pada paksi X. So bila dia pada paksi X, so dia adalah X sama dengan negatif 2. Okey, so seterusnya kalau soalan yang kedua, X dia adalah objek, Q adalah image. So siapa boleh beritahu saya apa dia punya paksi pantulan? Yang ni mungkin susah sikit lah sebab dia sengit. X objek, Q adalah image. So dia punya paksi pantulan tu apa? Garis pantulan dia. Siapa boleh jawab? Anyone? X adalah objek, Q adalah image. So dia punya cermin dia kat mana? Paksi pantulan dia. Kat mana? 4. 4? Mana boleh 4? Ni dia garis sengit ni. Tak boleh 4. 1. Okey. Ni cikgu terangkan. Cikgu angkat dia punya cermin ni. Ni dia punya cermin. Am I right? Betul lah. Okey. So cikgu tunjukkan contoh dia. Kita kira dulu. Lepas cikgu terangkan apa dia punya persamaan. Okey. Sini. Terpantul kat situ lah. Okay, kita kira yang ni dulu. Warna sikit. Okay, 1,5. So bila pantul, saya ulang. 1,5. Bila pantul, 1,5. 1. So ini betul lah dia punya pantulan. Okay, ni pula. 1, 2, 1,5. Pantul, 1,5, 1, 2. So ni adalah dia punya cermin pantulan dia. So cara awak kena hafal tau yang ni. Okay, bila garis tu ni paksi Y, ni paksi X. Okay, awak nampak tak ni? Dia ni berada di tengah-tengah tau. So jawapan dia adalah garis X sama dengan Y ataupun Y sama dengan X. So awak yang ni awak kena hafal tau. Kalau awak nampak je dia berada di tengah-tengah. Maksud saya tengah-tengah tu, ni paksi Y, ni paksi X, dia ni tengah-tengah. Ni namanya X dengan Y ataupun Y sama dengan X. So garisan tu, dia punya persamaan X sama dengan Y ataupun Y sama dengan X. So macam mana awak nak tahu? Contohnya saya kata,
kat sini titik dia apa dia punya koordinat? Siapa boleh beritahu saya ni titik dia apa nombor dia ni? Yang saya tak nampak. Okay, ni. Kat sini apa dia punya koordinat? Yang warna putih cikgu bulatkan ni. 2. So maksud 2 tu 2. X tu 2, Y pun 2. Itu maksudnya garis X sama dengan Y. Y sama dengan X sama je. Faham So bila tengah-tengah persamaan tu, persamaan garis lurus tu dia punya persamaan adalah X sama dengan Y ataupun Y sama dengan X. Okay, so yang ketiga R adalah dia punya image. Okay, so X objek, R adalah image. So siapa boleh beritahu saya dia punya cermin tu dekat mana? 1. Y1. Y1. So kita cuba ambil Y1. So kat sini. Buka warna lain lah. Tak nampak tu. Okay, yang warna purple Okay, garisan yang warna purple ni cikgu letak. Okay, so kita cuba kira betul tak petak dia. Okay, titik dia yang ni. Okay, 1, 2, 3. So bila pantul 1, 2, 3. So betul. So titik yang ni pula 1, 2, 3. 1, 2, 3. So cara awak nak dapatkan dia punya garis tu, dia punya persamaan adalah Y sama dengan 1. Y sebab ni nombor 1 pada paksi Y. Garisan tu memotong paksi Y pada nombor 1. Sebab tu dia punya cermin, dia punya garis pantulan adalah Y sama dengan 1. Okay, seterusnya kalau X ni adalah objek, S adalah image. So dia punya paksi pantulan. Jadi cikgu cuba tarik kotak ni. Saya harap awak nampak lah gambar rajah dah serabut dah ni. Okay, so ni X adalah objek, S adalah image. So dia punya jawapan. Okay, sini. Okay, so kita cuba kira betul tak dia punya petak. Okay, contoh cikgu ambil titik kat sini. 1, 2, setengah. So bila pantul, setengah, 1, 2. So betul lah dia ni yang warna merah ni adalah dia punya pantulan. So sama juga. So siapa boleh beritahu saya apa dia punya persamaan? Okay, kalau yang tadi belah yang sini, yang belah sini X sama dengan Y. So kalau yang belah sini? Y sama dengan X. Tak boleh. Awak cuba tengok siapa yang negatif belah kiri ni. Kuadran ni kita ada 4 kuadran tau. 1, 2, 3, 4. Okay, yang belah 1 ni Y positif, X pun positif. Okay, yang belah kiri nombor 2 ni Y dia positif, X dia negatif. So apa dia punya persamaan? Negatif X, negatif Y. X tu betul negatif, Y dia positif ke negatif? Negatif. Positif. 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 So jawapan dia negatif. X sama dengan Y. Positif Y. Yes, faham Ni kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga dan keempat. Alright, so cikgu terangkan sekali lagi sekejap. Cikgu nak contohin sikit supaya kamu tahu yang untuk kuadran tu. Okay. Dalam matematik, Satah Cartesian dia ada 4 kuadran. Ni paksi Y, dan ni paksi X. Ni kuadran tu maksudnya bahagian lah. Kuadran 1, bahasa Inggeris pula. Kuadran 1. Yang ni adalah kuadran 2. Kuadran 3.
kuadran 4. Okay. So dalam kuadran 1, siapa boleh beritahu saya X tu positif, Y positif. So bila X positif, Y positif, so dia punya persamaan adalah X sama dengan Y. Yang kuadran 2 ni pula, ingat nombor dia kat sini 1, 2, yang ni negatif 1, ni negatif 2. 1, 2 contoh. Okay, so bila kuadran 2, dia punya X adalah negatif, Y dia adalah positif. So dia ni adalah dia punya persamaan. Okay, kuadran 3, siapa boleh beritahu saya dia punya X tu positif ke negatif? Negatif. So dia akan jadi persamaan dia apa? Selin Dayan. Lama tak kenal. Kuadran ketiga ni dia punya persamaan apa? Negatif Y sama dengan negatif X sama dengan negatif Y. Okay. Betul, negatif X sama dengan negatif Y. Tapi ingat tak lagi, bila kiri kanan negatif kita boleh buat apa? Potong. Potong. So bila potong dia akan jadi X sama dengan Y. Y. Okay, yang belah sini pula. Kuadran 4. X dia positif, Y dia negatif. Negatif. Okay, so cikgu buat garisan. Okay, yang warna merah tu, maaf lah, saya ingat. Okay, yang warna merah ni persamaannya sama, iaitu X sama dengan Y, X sama dengan Y. Okay, yang warna hijau ni pula, yang warna hijau ni negatif X sama dengan Y, X sama dengan negatif Y, sama sahaja. So kalau dalam exam awak tulis negatif X sama dengan Y ke, X sama dengan negatif Y ke, sama je jawapan dia. Sebab tu adalah persamaan garis lurus. Faham? So pastikan di tengah-tengah je tau. Yang ni hanya untuk di tengah-tengah sahaja. Alright, next adalah putaran. Okay, nak habis dah. Okay, next adalah putaran. Okay, 3 perkara penting dalam penjelmaan putaran. Yang pertama adalah darjah putaran, arah putaran, titik ataupun pusat putaran. So, tak ada 3 benda ni, awak akan markah tolak lah. Alright. Okay, so putaran. Okay, penjelmaan jika cara nak hafal dia, ni hafal tau. Sebab dalam tajuk penjelmaan, dia tak ada markah pengiraan. Okay, so kalau ni objek, yang ni adalah image. Kalau awak nampak dia bersilang, bersilang macam ni dia adalah putaran 180 darjah. Okay, awak nampak ni melalui kaedah hafal Okay, kalau awak nampak tiba-tiba dia pusing macam ni, daripada muncung ke kanan, tiba-tiba muncung ke bawah, so dia adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. So objek kat sini pusing ikut arah jam. So dia adalah 90 darjah. Okay, kalau yang ni pula, image yang ketiga, dia adalah putaran 90 darjah lawan arah jam. Okay, so tu cara hafal lah. So yang ni saya harap awak masih tahulah apa maksud ikut arah jam, jam. Awak tengoklah jam awak kalau awak duduk di bumi yang nyata, so ikut arah jam, jam awak pusing daripada 1 ke 2, 2 ke 3. So itu namanya ikut arah jam. Kalau lawan arah jam, di sebaliknya lah. Okay, ni untuk putaran 180 darjah. Okay, objek, image. Okay, so cara nak tentukan dia punya titik putaran, bila awak sambungkan, contohnya muncung dia ni, awak sambung ke muncung dia, setiap tu awak sambung muncung, awak akan dapat titik putaran dia yang tempat bersilang. Tapi tak semua soalan awak boleh guna kaedah ni. Sebab ada soalan bila awak sambung, awak tak jumpa pun titik tu bersilang. So pastikan semua titik tu bersilang pada satu titik saja. So tu namanya titik putaran 180 darjah. So kalau untuk konsep soalan yang macam ni, untuk konsep soalan yang titik putaran ni, okay, untuk soalan yang ni, okay, kalau awak nampak muncung dia ni ke bawah, bila diputar dia akan jadi ke atas, tu maksudnya 180 darjah. Okay, so ni cara hafal tau, cara hafal dan cara tengok. Okay, so dia punya titik putaran tu kita gabung daripada titik sini
sambung ke titik sini. Yang ni kita gabung ke sini. Kalau awak nanti ambil membaris, yang ni sambung ke sini, dia akan bersilang. Allah, saya ingat je lah. Okay, dia akan dapat satu titik persilangan dia. So yang ni adalah salah satu cara nak dapatkan titik putaran ataupun dia punya pusat putaran. Okay, so pusat putaran adalah kat sini. So bila awak sambung semua titik, pastikan dia akan bersambung dekat satu titik sahaja. Okay, so tu namanya titik putaran, tapi tak semua soalan. Okay, next. Soalan yang ni sama juga. Okay, 6, yang titik 6 pula. Titik ni sambung ke, okay, contoh yang ni awak sambung ke sini. Yang ni awak sambung ke sini. Yang ni setiap ni lah awak sambung, awak akan dapat titik putaran dia dekat sini. 7, 5. So 7, 5 adalah dia punya titik putaran. Okay, so kenapa saya kata 180 darjah? Kalau awak melalui pemerhatian saja. So contoh saya ambil titik yang ni. Dia asal ke kiri muncung dia, bila diputar dia akan jadi ke kanan. So bila dia berubah dia punya orientation daripada kiri ke kanan, atas ke bawah, tu namanya 180 darjah. Okay, next, 90 darjah ikut arah jam pada titik 52. Okay, so yang ni objek, O ni objek I adalah image. So yang ni kita tengok melalui kaedah pemerhatian saja. Okay, so ni ikut arah jam. Bila awak nampak objek tu dekat belah kiri, image dia belah kanan. So tu adalah ikut arah jam. Okay, so yang ni kaedah pemerhatian. So awak nampak satu titik muncul ni. So titiknya adalah 52. Okay, yang ni kita guna kaedah pemerhatian. So contoh yang ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So yang ni guna konsep L. Kelas seterusnya saya akan terangkan kaedah putaran ni sebab putaran ni dia panjang sikit. So yang ni adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. Objek belah kiri, bila diputar dia akan jadi belah kanan. Okey, kalau image tu nanti belah kiri, contohnya belah sini. So ni adalah lawan arah jam. So yang ni ikut arah jam lah sebab dia punya image belah kanan. Okey, ni situasi di mana tiada titik bersilang. So macam mana tu? Kalau awak masih ingat lah, cikgu awak ajar guna kaedah apa nak cari titik putaran? Siapa boleh jawab? Cikgu awak guna kaedah apa nak cari titik bersilang? Tingkatan 2 dulu ni. Siapa boleh jawab? Cikgu mahu ajar cara apa? Kita tak ingat dah. Siapa boleh jawab? Cepat ke memang dah hilang ingatan semua? Cikgu kamu ajar guna kaedah apa? Pakai kertas, cikgu. Kertas? Macam mana tu? Yang pusing-pusing tu. Cikgu pakai kertas ke cikgu pakai plastik? Plastik. Sekolah perempuan Pudu macam mana? Cikgu kamu ajar macam mana? Cara nak dapatkan titik putaran. Cha? Dan Lily mana? Mana yang lain? Siapa boleh beritahu saya macam mana cikgu kamu ajar nak cari titik persilangan ni? Kenapa saya kata penting dalam SPM, putaran adalah yang paling murid susah nak jawab, tapi kalau tahu kaedah dia, tapi memang akan wajib keluar. So tahu kaedah dia senang je nak jawab. So kalau kelas special saya akan guna kaedah plastik sebab tak semua orang boleh faham kaedah pemerhatian ni. Okay, so macam saya katalah, untuk selesaikan soalan putaran ni ada 3 jenis manusia lah. Kalau orang tu dah Tuhan kurniakan otak mudah faham, so tengok pun awak dah tahu dia ikut arah jam, berapa dia punya darjah. Okay, so mungkin murid yang rajin berfikir, saya boleh ajar guna kaedah kira petak dan pusing. Okay, tapi untuk murid yang saya lebih suka, saya prefer guna kaedah kertas surih ataupun plastik. So ada cikgu dia guna kertas surih tu yang orang buat baju tu. Okay, so kertas wow ke yang kertas tu lah, tapi saya prefer guna plastik sebab plastik ada kat rumah. Plastik yang awak tak kuih tu, plastik sampah tu, warna putih tu pun boleh guna. Okay, so nak habis dah.
Alright. So untuk next class, siapa yang berminat lah, cikgu akan ajar guna tiga cara tu untuk putaran. Tapi cikgu akan prefer ajar fokus untuk guna plastik. Okay, so cikgu dah habis tiga putaran translasi dengan pantulan. Next, awak akan belajar tentang pembesaran. So dalam exam, empat-empat ni akan ada. Pembesaran, pantulan, putaran, translasi. Tapi yang wajib ada dalam soalan adalah pembesaran. Sebab pembesaran ni dia akan bergabung dengan translasi, mungkin dia bergabung dengan putaran, mungkin dia bergabung dengan pantulan. Okay. So cikgu tips untuk menjawab kertas 2, yang ni cikgu nak kamu alert cara nak jawab. So saya bukan skema dalam memeriksa kertas soalan, tapi agak skema lah. Okay. Ejaan wajib betul, tak boleh BM campur dengan BI. Okay. Dalam SPM ada 2 topik yang wajib kamu tahu. Dia sangat mementingkan ejaan. Yang pertama adalah tajuk transformation, iaitu penjelmaan ni. Yang kedua siapa ingat? 4 mutiara. Cikgu baru terangkan hari tu. Tajuk apa yang penting dia punya ejaan? Siapa boleh jawab? Ataupun mana-mana murid lah. Tajuk apa satu lagi? Kalau salah eja, salah. Bab 3. Apa bab 3 tu? Bab 3 tu bab apa? Tolong beritahu saya. Bab apa? Ada 2 bab. Satu yang cikgu terangkan ni, penjelmaan. Yang satu lagi apa? Salah eja, salah jawapan dalam exam. Apa? Manu, apa Manu? Lama sangat cuti ni, apa? Tajuk apa? Rasi set. Set? No. Yang tu cikgu yang Yang mana? logical reasoning tu. Yes, penakulan logik. Betul Syah. Kalau jika maka salah eja tu. Ingat? Okay, yang jika maka implikasi tu. Okay, yang tu salah eja, salah. Contohnya kamu tulis jika X, maka tu kamu tertinggal A. Contohnya mak punya je. Salah lah. Kita tajuk penjelmaan ni pula. Translasi, putaran, pantulan, pembesaran dalam bahasa Melayunya. Kalau bahasa Inggeris, tak ada S ni, salah. Contohnya tiba-tiba awak nak cakap dalam bahasa orang putih. Bahasa Inggeris contohnya awak nak jawab. Kena ada S. Translation, rotation, reflection, enlargement. Tapi kalau bahasa Melayu kena hafal betul lah. Translasi. Murid selalu tinggal S. Translasi. Selalu murid eja TRANLASI. So, kenapa saya kata penting? Sebab kat depan salah, jawapan anak-anak dia tu pun salah. Lepas ni cikgu tunjuk contoh dia. Ingat ejaan wajib betul. Okay, next. Adakah diterima jawapan jika ditulis? Ni translasi ya. Okey, translasi 4-5. Okey. Jawapan pemakahan tu, kenapa cikgu tulis P1, P0? Okey. Contoh soalan tulis huraikan macam mana objek tu dekat sini boleh jadi kat sini. So awak nak tulis jawapan dia. Contohnya objek and image. Dia adalah proses translasi. So awak nak tulis dia translasi ni 1 markah. P1. P itu pengetahuan. Okey. Yang ni yang salah. Akan dapat P0. Okey, yang ni pula. Kenapa salah? Sebab dia tulis dalam sistem koordinat. Ingat sistem vektor untuk translasi adalah yang ni. Yang ada bracket. Yang ni pula translasi dah betul. P1. Yang ni tak ada bracket. P0. Yang ni pula translasi dah betul. P1. Ejaan dah betul. Kalau tak ada S, P0. Okay, so 4/5 salah sebab ada tanda per. So yang ni P0. Faham? Okay, satu lagi. Murid selalu silap buat. Contoh kenapa saya kata ejaan betul? Ejaan mesti betul. Contoh translasi 4/5. Okey, kamu rasa berapa markah kamu dapat kat sini? Translasi dia ada 2 markah kalau huraian. Awak rasa berapa markah saya nak bagi kat sini? Salah ejaan. Yelah, berapa markah saya nak bagi?
1. Yang lain siapa boleh beritahu? Dua. Yes, kosong jawapan dia. Sebab translasi, betul ke ejaan translasi? Salah. Salah. So salah P kosong. Okay, 4, 5 ni betul. Kenapa dapat P kosong? Sebab kat depan ni salah. Sebab tu dalam tajuk penjelmaan, depan salah, anak-anak ayat kat belakang tu pun salah. Ingat 4, 5 ni betul. So, tapi sebab kat depan ni awak dapat P kosong, kat belakang pun P kosong. Jelas? Sebab tu ejaan sangat penting. Faham? Faham. Okay, next. Pantulan pula. Kalau tadi translasi, yang ni adalah pantulan. Okay. Pantulan, ni cara dia nak tulis Cikgu ajar cara nak semak dia. Okay. Pantulan betul tak ejaan? Betul. Betul. So awak dapat P1. Okay, paksi pantulan X sama dengan 1. So cara ejaan dia betul. So awak dapat 2 markah. Okay, yang kedua pula. Pantulan tak ada titik pada paksi X sama dengan 1 pun betul. Awak dapat 2 markah. Okay. Pantulan X sama dengan 1. X sama dengan 1 ni apa? Tak beritahu pun apa. Tak tulis perkataan paksi pantulan P kosong. 1 markah sahaja. Yang ni pula. Tiba-tiba tulis pantul. Salah. P kosong. Depan salah, belakang pun salah. Kosong markah. Yang ni pantulan. Betul. P1. Tiba-tiba bahasa Inggeris. P kosong. So dapat 1 markah. So untuk tajuk ini yang penting ejaan. Sebab yang ejaan tu yang menentukan yang kat depan awak ni. Pantulan. Okay, kemudian pastikan lengkap lah bila pantulan dia ada 2 benda. Kalau translasi tadi 2 benda juga. Yang pertama ejaan, yang kedua dia punya vektor. Vektor translasi dalam bentuk bracket. 2 markah translasi 2 markah. Okay, translasi mesti 2 markah. Huraian Kalau pantulan dia adalah 2 markah juga. Yang pertama ejaan untuk pantulan dan yang kedua dia punya paksi pantulan. Okay, pantulan pun 2 markah. Okay, seterusnya putaran 3 markah. Okay, 3 markah. Yang ni putaran 3 markah. Yang pertama putaran ejaan betul P1. 90 darjah ikut arah jam. Ejaan betul P1. Pada titik 1, 2 P1. So 3 markah. Putaran 1 markah, 90 darjah. Okey, ingat okay, kamu dah tulis macam ni pun boleh, nak buat bulatan ke atas tu pun boleh. 90 darjah ikut arah jam. Kalau tak tulis darjah, buat ni titik atas ni. Okay, yang ni pun sama, putaran titik 90 darjah ikut arah jam 1 markah. Titik putaran 1, 2, 1 markah. So 3 markah. Putar P kosong. Tapi yang belakang ni betul. Tetap kosong, kosong, kosong. So kosong markah. Ni betul putaran ejaan 1 markah. 90 tak ada perkataan darjah. P kosong. Depan salah, belakang pun salah. 1 markah. Okay, putaran ejaan betul. Titik putaran 1, 2. So ini pun betul. So, kalau terbalik tak apa. Asalkan yang depan tu mesti betul. So ini 3 markah. So saya ingatkan kat depan ni awak tak payah buat ayat panjang-panjang tau. Contohnya K adalah image bagi K prime ialah image bagi K di bawah penjelmaan putaran. Awak tak payah buat essay panjang-panjang, just tulis macam ni je, putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik apa-apa. Ataupun contoh yang kedua ni, putaran 90 darjah ikut arah jam, titik putaran berapa. Okay, so ingat ejaan mesti betul. So putaran 3 markah. Okay, last contoh soalan kertas 2 ni untuk tanpa gabungan penjelmaan. Okay, so bila awak dah SPM nanti dia akan ada gabungan penjelmaan. Okay, so contoh yang ni Okay, EFGH ni adalah contoh soalan tingkatan 4. Saya tak tahulah, ada 3 contoh saya kat sini ni. So salah satu tu mungkinlah soalan dalam exam kamu. Okay, contoh yang pertama EFGH ialah image bagi ABCD di bawah penjelmaan V
dan PQRS ialah image bagi EFGH di bawah penjelmaan W. So yang ni keyword dia kat sini satu je saya kata. Awak kena faham ayat, awak kena faham bahasa dia ni. Okay, so kita tengok yang pertama. V. Okay, untuk V, siapa objek? Siapa boleh beritahu saya untuk penjelmaan V, siapa objek dan siapa image? Siapa boleh beritahu saya siapa objek dan siapa image? Anyone? Yang GFEH tu image, Okay, image. yang sebelah tu objek. Okay, so siapa boleh beritahu saya? Objek kepada image. Awak tengok awak dah tahu. So apa dia punya proses Pantulan. Ingat, pantulan ada berapa markah tadi saya beritahu? 2. Okay, so yang pertama ejaan. Okay. Dia punya satu lagi adalah paksi pantulan. So awak tulis je. Paksi pantulan. So apa dia punya paksi pantulan? 5. X sama dengan 5. So ni awak garis. Ni adalah X sama dengan 5. Saya nak tanya, mana Pak Jack kelas Cikgu Nurul? Ada tak kat sini Nurul, Pak Jack? Ada. Ada. Okay, so cuba Nurul sebut satu nama. Saya nak panggil. Asyik Manu je yang jawab ni. Charlie Macam ada kelas. Charlie Pak Jack. Siapa? Siapa nama dia? Charlie. Siapa Charlie? Charlene. Charlie, okey. Charlie ada ke bersama dengan cikgu? Ada Charlene? Mana Charlene ni? Yes, teacher, I'm here. Okey. Charlene, boleh beritahu saya apa dia punya paksi pantulan? A, B, C, D adalah objek, E, F, G, H adalah image. So dia punya paksi pantulan apa? Cermin dia. Tengah-tengah dia kat mana? Garisan dia. 5. 5. Okey, 5 ni kat sini kan? Okey, so awak garis. Ya. Dia punya paksi tu apa? 5 ni pada paksi apa? Nombor 5 ni pada paksi apa? Paksi pantulan. Ya, betul, paksi pantulan. Paksi kita ada 2 tau. Paksi Y, paksi X. So 5 tu pada paksi apa? Paksi Y. Yes. Y? X. X. So X sama dengan 5. So ada dapat 2 markah. So ingat cara nak dapatkan cermin tu namanya paksi pantulan. Awak nak tulis garis pantulan pun betul. Okay, so paksi pantulan adalah X sama dengan 5. Okay, thank you Charlene. Okay, next. W pula. Okay, W. Okay, W kita adalah PQRS adalah image bagi, kita tukar warna. Okay, PQRS adalah image bagi EFGH. So PQRS adalah image bagi EFGH. So sekarang EFGH ni dia jadi objek. Okay, so kalau awak tengok je, awak rasa berapa apa dia punya jawapan? Anyone? Dia bukan pantulan. Putaran. So kenapa putaran? So kalau pantulan dia ada sebelah-sebelah. Kalau translasi dia tak boleh sebab muncung dia tak sama. Ni contohnya saya ambil muncung S. Tiba-tiba muncung S tu jadi ke bawah. So kalau translasi muncung tu kalau ke kanan semua ke kanan. So kalau dia berubah dia adalah putaran. Okay. So putaran dia ada 3 markah. Ini 1. Markah yang kedua dia adalah ikut arah jam ke lawan arah jam. So awak ingat, so ini adalah objek, yang ini adalah image. So macam mana awak rasa? Lawan jam. Lawan arah jam. Awak jangan tulis macam saya tulis AJ tu. So pastikan awak tulis penuh. Yalah. Nanti menjadi ikutan. Okay, ni. Lawan
arah jam. So titik putaran ke mana tu? Lawan rajam berapa dia? Lawan rajam berapa dia? 90. Sure 90. So, contohnya kat sini kita ambil titik ni ke sini. So ke? Yes. Dan S ni ke sini. Q. So berapa ni awak rasa? 90 ke? 180. Yes, 180. Kaedah ni tak semua orang boleh tengok tau. Tak apa, next class cikgu akan ajar guna plastik dia. So 180 sebab mula-mula R ni ke bawah dia akan jadi kiri. So lepas ni kelas seterusnya cikgu akan ajar cara nak tengok dia punya putaran. So titik putaran tu nanti awak akan dapat lah. Okay, so ini cikgu nak terangkan contoh soalan saja. Alright. Seterusnya last ada satu slide lagi. Okay, so cikgu tunjuk contoh saja, yang lain kamu boleh cuba jawab. Okay, ini contoh soalan yang mudah. Okay, contoh soalan yang lengkap, dia ada anak-anak dia. A apa, B apa. So ini contoh soalan A. Dia suruh nyatakan koordinat imej bagi titik A. So dalam soalan exam, okay, gambar rajahnya sama. Okay, gambar rajahnya sama. A dia suruh cari imej bagi koordinat. Dia bukan suruh cari gambar rajahnya. Okay, nyatakan koordinat imej bagi titik A. So, kita guna gambar rajah ni untuk kita selesaikan soalan. So, kita cuba jawab satu soalan. Sampai kita berakhirnya di sini. Okay, kita cuba jawab satu soalan. Okay, penjelmaan T adalah translasi negatif 52. P pantulan X sama dengan 2. R adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 22. Okay, nyatakan koordinat imej bagi titik A. Titik A sahaja. Dia tak suruh guna gambar ni. Dia suruh guna A sahaja. So ni kamu punya A. Okay, so dia kata melalui T, translasi negatif 52. So siapa boleh beritahu saya? Negatif 52. Negatif 5 ni gerak ke mana? Kiri. Kiri. 2 Ke atas. ke atas. Okay, so siapa boleh beritahu saya apa dia punya koordinat? Jawapan dia. Negatif 5, 2. Titik A, negatif 5, 2. So apa jawapan dia? 3, 2. 3. 2. Ada jawapan lain? Okey, Manu kata 3, 2, 2. 2. Apa tu? 2, 2. Apa 2 tu? 3, 2, 3, 2. 3, 2. So, ini pun dapat 3, 2. So, kita cuba jawab. Negatif 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Okay, so jawapan dia, kalau A, cara nak tulis dia, A prime 3, 2. So cara nak tulis image, kalau A objek, so A prime sama dengan 3, 2. Okey, seterusnya. P ialah pantulan pada garis X sama dengan 2. Okey, P adalah pantulan pada X sama dengan 2. So tengok pada paksi X, tengok nombor 2. So garis. Okey, so ini contoh soalan exam Okey. Ni awak punya titik A. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nanti orang tanya saya, dah lebih kotak ni macam mana? Tu awak kena fikir. 2, 3, 4, 5, 6. So apa jawapan dia? Terus beritahu saya, apa jawapan dia? Kalau A, dia punya objek, pantul pada X sama dengan 2, dia punya jawapan apa? Siapa boleh beritahu saya? Apa jawapan untuk soalan yang B? Objek dia A prime dia apa dia punya koordinat? Negatif 4. Koordinat, sistem koordinat. Negatif 4, 0.
Okay. Hmm. Okay, seterusnya yang putaran tu next kita akan bincang. Okay, so ini soalan B, yang ni kita suruh huraikan. So dalam tajuk penjemaah dia ada dua bentuk soalan. Yang pertama dia suruh cari image bagi titik. Image bagi titik. Yang kedua dia suruh huraikan. So saya ulang sekali lagi. Pantulan dia ada dua. Satu ejaan pantulan, yang kedua adalah garis pantulan, 2 markah. Translasi pun 2 markah. Ejaan translasi dan yang kedua adalah dia punya vektor translasi. Mesti ada kurungan. Okay, yang ketiga adalah putaran. Putaran ada 3 ejaan putaran. Yang kedua adalah ikut ataupun lawan arah jam dan dia punya sudut. Bukan sudut, darjah. Okay, so contohnya lawan arah jam, 90 darjah lawan arah jam. Okay, yang ketiga adalah dia punya titik putaran. So awak ingat translasi 2 markah, putaran 2 markah dan juga putaran 3 markah, translasi 2 markah, pantulan 2 markah. Okay, that's all. Terima kasih Daun Keladi. So hari ni cikgu dah terangkan 3 benda. So kalau kelas plus max ni saya akan buat masa cuti saja. So saya tak akan ganggu PDPR. So awak tahu selepas kita belajar beberapa minggu kita akan cuti lagi. So awak punya SPM untuk pelajar form 5 tahun ni adalah pada bulan 3 tahun depan. Okay, so untuk pelajar tingkatan 5 tahun ni awak SPM pada bulan 3 tahun depan. So pelajar form 4 tahun ni pula, so mungkin kalau COVID hilang awak tahun depan awak SPM. So tak ada masa untuk awak nak buat revision untuk yang lower form punya. So saya harap dengan adanya program Plus Max ni dapat bantu awak untuk buat revision bagi menggantikan kelas intervensi lah, kelas tambahan yang petang-petang tu. Okay, so ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. So boleh tak kita on camera, cikgu nak snap? Macam pelaporan PDPR pula. So boleh tak on camera? Lepas ni cikgu akan share nota ni dekat grup Telegram. Nanti cikgu nak kamu isi kehadiran Cikgu nak pastikan kamu share isi kehadiran untuk cikgu isi markah amalan baik kamu. Kehadiran. Tengok dekat mesej, cikgu dah share untuk kehadiran dan link Telegram untuk cikgu share slide cikgu hari ni. Sekejap. Alright, so boleh tak Manu buka lah, rindunya kat kamu. Buka lah kat kamera. Hai Manu. Yang lain? Lamia mana Lamia? Lamia masih bersama saya? Ada 5 mutiara bersama dengan saya tak? Melanie, ni kelas mana Melanie? 4 dan 5. 4 dan 5, thank you. Ada yang lain? Yang lain boleh on camera? Tak nak, tak mandi lagi. Apa tak mandi Trisha? Tak mandi lagi. Ni Trisha ni kelas mana? Trisha kelas mana? 5 Jet, thank you. Fazana ada kat sini ke? Hai Florin. Inilah Lamia ni lah saya punya setia bersama saya. Aina kelas mana? Nur Aina. Okay, Fazana ada, thank you. Ada 5 mutiara kat sini ke? Ada tak 5 mutiara kat sini? Cherry ada tak? Ada 5 mutiara kat sini? Ada. Apa tu ada tu? Mana? Siapa yang sebut ada tu? Cewek ke?
Siapa 5 mutiara tu cikgu nak tengok? Ataupun just intro. Siapa yang kata ada tu? Alright, so tolong awak isi kehadiran supaya saya boleh tahu. So kalau ikut sekarang ni, nanti saya share dekat Telegram untuk kehadiran. So sekarang baru 16 orang kehadiran. So kalau saya tengok kat sini ada 40. So nanti siapa yang belum isi, awak klik pada komen tu. Sebelum awak keluar nanti, awak klik pada komen dan awak isi kehadiran. Alright. So cikgu minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. So next class cikgu ada cadang ada 2. Tapi cikgu tak tahu bila. Cikgu nak ajar tentang penjelmaan putaran. So cikgu tak dapat nak buat hari ni sebab dia complicated sikit cikgu nak ajar sebab tak cukup masa. So next satu lagi, saya Ayuni tahu tak KSSM punya max berapa bahagian paper 2? Dia punya apa nak cakap? Bentuk soalan. Ayuni tahu tak? Bentuk soalan. Awak tahu paper 2. Paper 1, paper 2. Tapi paper 2 ada berapa bahagian? Manu tahu? Max ada berapa bahagian? Fazana tahu? Sudah Fazana. Jangan nak Google pula. Siapa Ada tahu? 3. 3, A, B dan C. Okey, so cikgu cadang untuk form 4 juga. Cikgu cadang nak buat bengkel lepas ni. Selepas penjemaah ni cikgu nak terangkan apa bentuk-bentuk dia tak sama dengan PT3 awak. So soalan bahagian A tu soalan macam mana, B tu bahagian macam mana, C tu bahagian macam mana. So okey tak kalau cikgu buat bengkel macam tu? Sejam jugalah, tak lama. Okey. Boleh. Boleh So untuk saja. kelas maths seterusnya, cikgu akan fokus kepada pantulan. Kelas maths nombor 3 untuk bentuk soalan teknik menjawab paper 2. Dan mungkin next tu kita fokus untuk soalan yang mungkin boleh score. So cikgu tahu yang join hari ni adalah bukanlah yang dapat grade A plus semua tu kan. So cikgu faham lah. Cikgu ambil secara rawak saja yang penting. Okey? Okey tak okey? Okey. Alright, okay. So thank you kepada semua yang hadir hari ni, 38 orang termasuk dengan Cikgu Nurul. Okay, thank Cikgu Nurul cakap apa-apa? Lepas ni mungkin Cikgu Nurul pula boleh kongsi. Okay, terima kasih Puan Nazira banyak-banyak hari ni sebab sangat berguna nak bantu kita semua. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay. Alright, okay. Thank you Cikgu Nurul. Okay, so thank you. So kita jumpa next class. Okay. Thank you class.